Latar belakang Syed Husin Al-Attas ialah di mana Syed Husin Al-Attas lahir di Bogor, Indonesia pada tahun 1928 dalam keluarga Arab Hadrami yang menetap di Hindia Belanda. Keluarga Al-Attas dikaitkan dengan sejarah panjang penghijrahan Arab Hadrami ke Asia Tenggara untuk masa yang lama. Diaspora orang-orang Arab ke Asia Tenggara meningkat seiring dengan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Catatan dari Marco Polo dan Ibnu Battuta merekodkan kehadiran orang Arab di Asia Tenggara. Pendatang Arab banyak terlibat dalam perdagangan memperoleh kemakmuran terutama di bandar-bandar pesisir Hindia Belanda. Manakala pendidikan Syed Husin Al-Attas ialah bermula di Johor, Malaysia dan masa mudanya dihabiskan di Sukabumi selama rejim Tentera Jepun iaitu 1942 sehingga 1945. Al-Attas melanjutkan pendidikan di Johor Bahru, English College dan University Amsterdam, Belanda. Beliau juga pernah bekerja sebagai Ketua Jabatan Penyelidikan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya, latar belakang Ismail Al-Faruqi pula ialah Ismail Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestin pada 1 Januari 1921 dalam keluarga ulama dengan ayahnya Abdul Al-Huda menjabat sebagai kadi. Beliau dibesarkan dalam persekitaran politik dan sosial yang berubah di Palestin, mempengaruhi pandangannya terhadap identiti Islam. Pendidikan Al-Faruqi di mana pendidikan awalnya dimulai di masjid dan sekolah konven di Lebanon, di mana ia mempelajari budaya yang berbeza dan membentuk pemikiran kritisnya. Al-Faruqi melanjutkan pendidikan di American University di Beirut, meraih gelar sarjana muda pada tahun 1941 dan menjadi pegawai pemerintah Palestin di bawah mandat Inggris. Selepas kehilangan wilayahnya ke Israel, ia berhijrah ke Amerika Syarikat pada tahun 1948 dan terlibat dalam dunia akademik. Al-Faruqi memperoleh MA dalam bidang falsafah dari Universiti Indiana pada tahun 1949 dan melanjutkan studi di Harvard sebelum memperoleh gelar sarjana untuk kedua kalinya pada tahun 1951. Meskipun terlibat dalam bisnes pembinaan, dia kembali ke dunia akademik dengan gelar doktor dalam falsafah barat. Pendidikan yang luas membentuk pemahaman nulisnya terhadap isu-isu dan Islam dan kemodernan. Aktif dalam menyebarkan pemahamannya melalui pengajaran, penulisan dan dialog antara agama setelah menamatkan pengajiannya. Pemikiran dan pandangan dua tokoh intelektual besar, Ismail Al-Faruqi dan Syed Husin Al-Attas, melibatkan usaha mereka dalam mengembangkan pemahaman dan aplikasi Islam dan sains sosial dalam konteks masing-masing. Kedua-dua pemikir ini menawarkan pandangan unik yang memberi sumbangan penting kepada bidang pemikiran dan sains. Pemikiran dan idea utama bagi Syed Husin Al-Attas membawa konsep sains sosial dalam konteks Asia, kritik terhadap pengaruh Barat dalam sains sosial, pentingnya memahami warisan budaya dan sosio budaya Asia, pandangan bahawa pembangunan sosial Asia tidak harus dalam standard Barat. Seterusnya, pemikiran dan idea utama bagi Ismail Al-Faruqi ialah Islam sebagai sistem pemikiran holistik, pentingnya integrasi antara Islam dan sains. Seterusnya, bentuk jabatan persefahaman antara Islam dan Barat, dan akhir sekali ialah panduan Islam mengendalikan isu-isu moden. Sekarang saya akan terangkan sumbangan bagi kedua-dua tokoh dalam bidang ilmu, agama dan budaya. Bagi tokoh Syed Husin Al-Attas dalam aspek ilmu, beliau mengintegrasi warisan intelektual Islam dengan pemikiran Barat serta pendidikan Islam yang holistik. Manakala dari aspek agama pula, beliau memperkukuh pemahaman dan integrasi nilai-nilai Islam dalam budaya, sosial dan intelektual serta hubungan antara agama, budaya dan kehidupan harian. Dari aspek sosial pula, beliau memainkan peranan intelektual dalam membentuk masyarakat yang adil, harmoni dan beretika serta memelihara identiti budaya dan nilai-nilai tradisional dalam arus moden. Seterusnya bagi tokoh Ismail Al-Faruqi, dari aspek ilmu, beliau menyatukan nilai-nilai Islam dengan pemikiran Barat dan memahami nilai-nilai asas Islam dalam konteks zaman yang berubah. Manakala dari aspek agama, beliau memperkukuh pemahaman tentang Islam dan mendorong dialog antara agama yang inklusif. Akhir sekali dari aspek sosial, beliau berperanan sebagai intelektual dalam masyarakat serta mendorong perubahan positif melalui pendidikan dan dialog antara agama. Syed Husin Al-Attas terkenal melalui karya yang bertajuk The Mind of the Lazy Native 1970. Al-Attas mengkritik pandangan kolonial yang merendahkan masyarakat Melayu, terutamanya berkaitan dengan ketidakaktifan dan kemalasan masyarakat Melayu. Al-Attas memberikan sumbangan besar pada bidang sosiologi dan pemikiran sosial di alam Melayu. Al-Attas menggalakkan kemerdekaan intelektual dan akademik di alam Melayu agar golongan intelek Melayu lebih kreatif dan bebas. Beliau juga terlibat dalam aktiviti yang menggalakkan kesedaran intelek dalam kalangan masyarakat Melayu. Al-Attas meneliti kesan kolonialisme dan menyuarakan keperluan untuk mengatasi warisan kolonial dalam pemikiran dan struktur sosial. Ismail Al-Faruqi memainkan peranan penting dalam mengembangkan pemikiran Islam yang relevan dengan konteks moden. Pemikirannya memberi impak yang besar terhadap cara umat Islam memahami dan bertindak balas terhadap isu-isu zaman mereka. Salah satu sumbangan utama Al-Faruqi adalah dalam bidang dialog antara agama. Ismail Al-Faruqi mengasaskan International Institute of Islamic Thought pada tahun 1981.
Beliau merupakan aktivis Islam yang menyuarakan pandangan Islam di pesada dunia. Peranan beliau sebagai pemimpin dan peguam hak-hak umat Islam mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memperjuangkan hak dan maruah umat Islam. Al-Faruqi juga menyumbang kepada pemikiran teori berkaitan ilmu pengetahuan Islam. Beliau memperkenalkan idea dan kerangka kerja untuk memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam sebagai suatu disiplin ilmu yang bebas. Impak ke atas pemikiran Islam dan sains sosial. Syed Hussein Alatas, Sosiologi Malaysia, memberi semangat penting dalam pemikiran Islam dan sains sosial. Kritiknya terhadap Eurocentrism membentuk pendekatan inklusif terhadap realiti sosial Melayu. The Myth of the Lazy Native mencabar pandangan Barat terhadap Asia Tenggara. Dalam pemikiran Islam, Alatas menekankan pemahaman konteks bertepatan. Sumbangannya memerdekakan intelektualiti dari stereotip dengan pendekatan kritis dan inklusif. Seterusnya, Syed Ismail Al-Faruqi, pemikir Islam dan sains sosial, menyumbang dalam pemikiran Islam kontemporari. Beliau menjembatani jurang antara Islam dan Barat, menekankan relevansi agama dalam isu semasa dan galakan pendidikan Islam kontemporari melalui IIT. Al-Faruqi aktif dalam perbandingan agama, memperkukuh pemahaman holistik dan menyesuaikan sains sosial dengan pemikiran Islam. Sumbangannya membentuk pemikiran Islam moden, mengintegrasikan Islam dalam sains sosial dan memainkan peranan utama dalam dialog antara Islam dan Barat. Barisan positifnya menghubungkan Islam dengan realiti semasa dan memastikan kesinambungan pemikiran moden Islam. Ismail Al-Faruqi, pemikiran dan konstruksi pentingnya pemahaman Islam kontemporer. Kontribusi signifikan Al-Faruqi terhadap pemahaman Islam dalam konsep moden, gabungan nilai-nilai Islam dengan realitas zaman sekarang, menyoroti aspek-aspek relevan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dialog antaragama. Kontribusi ulama dalam bidang dialog antaragama mendorong dan menciptakan metod dialogik konstruktif antara umat Islam dan umat beragama lain. Tujuan pendekatan mencari kesamaan, memahami perbezaan dan membangun pemahaman bersama. Ketiga, konteks pluralistik. Relevansi pemikiran Al-Faruqi dalam masyarakat semakin pluralistik. Konsep inklusif terhadap keberagaman dan kerangka kerja Islam yang menyeluruh membantu umat Islam memahami dan berinteraksi dengan masyarakat yang semakin beragam. Penyelarasan antara ilmu dan agama. Penekanan penting Al-Faruqi terhadap penyelarasan antara ilmu pengetahuan dan agama relevan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini. Menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama. Syed Hussein Alatas, pemikiran dan kepentingan komputer modern. Analisis sosial kritis. Pemikiran kritis Alatas terhadap masyarakat dan intelektual Muslim relevan tinggi dalam analisis sosial kontemporer, ajakan untuk memahami dan mengevaluasi realiti sosial secara kritis khususnya dalam konteks masyarakat Muslim. Seterusnya, pemahaman tentang Islam dan kemajuan. Hubungan antara Islam dan kemajuan sosial menjadi fokus Alatan. Perlunya menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kemajuan dan pembangunan sosial, relevan dalam mencari solusi untuk tantangan masa kini. Islam dan ilmu pengetahuan moden. Dorongan harmonisasi antara pemikiran Islam dan ilmu pengetahuan moden. Pandangan bagi umat Islam mengenai interaksi ajaran Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seterusnya, pendekatan sosiologis terhadap Islam. Pemikiran Alatas membawa perspektif sosiologis kuat terhadap pemahaman Islam dan masyarakat Muslim. Pendekatan memberikan wawasan penting